tiba-tiba mati phone pula. Suara jelas ke? Sepa tiba-tiba shutdown. Tiba-tiba shutdown phone sepa tau. Pening dah phone ni. Suara jelas ke? Suara. 1, 2, 3. Okay, sambung tadi. Ludah kan? Okay. Hukum ludah dalam masjid, hukum dia ialah haram. Hukum ludah dalam masjid adalah hukum dia haram. Kalau kita berhajat pada ludah, bukan main ludah khid tu guru je. Bawa lah tuala. Tu. Tuala ke ataupun ludah kat poket ke. Kalau kohok dah keluar kan. Tak tahan nak himpun. Kadang orang nak himpun juga, malas nak ludah, himpun sampai berkepui kat mulut tu. Sampai tahiyat Assalamualaikum telan. Tu boleh nak ludah, tapi ludah tu dengan kain lah, bukan ludah tu gitu ya. Tak kena. Okay. Habis. Tu haram meludah dalam masjid. Okay. Kemudian apa pula hukum orang menghimpunkan air kumuran? Madmadah. Apakah hukum orang menghimpunkan air madmadah wudu? Himpun kumuran air wudu. Madmadah lah yang berkumur wudu. Apa hukum orang kumpul madmadah? Tu ada juga dia bahas. Dalam masjid, apa hukum orang kumpul air kumur dalam masjid yang bercampur dengan air liu dah, yang bercampur dengan air ludah dah, tak boleh nak beza. Hukum dia adalah harus. Tu. Hukum dia adalah harus. Syekh Ali Asy-Syibramallisi rahimahullah ta'ala sebut dalam Hasyiah Ali Asy-Syibramallisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Dia kata apa? Dia kata kalaulah boleh bezakan antara air ludah dengan air madmadah, maka hukum dia adalah haram dia itu kumpul. Beza. Hukum kumpul air madmadah, air wuduk kumuran tu. Sebab apa? Tanpa dia membezakan antara air ludah dengan air madmadah, tak boleh nak beza, hukum dia harus. Syekh Ali Asy-Syibramallisi kata kalau boleh bezakan antara madmadah dengan air ludah, hukum dia adalah haram kumpul. Dia bezakan pula, boleh beza pula. Air ludah setempat, air madmadah setempat, hukum dia adalah haram. Okey, habis. Baik. Apa pula hukum seseorang itu? Apa pula hukum seseorang itu kencing dalam bekas di dalam masjid? Dia kencing di dalam satu bekas di dalam masjid. Apakah hukum dia? Tapi dia kencing dalam bekas dalam masjid tu, dia aman daripada takut mengotori masjid. Dia tak rasa, aku dah pakai dah timba contohnya, aku kencing dalam timba tu. Timba yang dia kencing tu duduk dalam masjid. Dia duduk pancut kat dalam timba tu dalam masjid. Dalam keadaan dia aman, tidak takut untuk mengotori masjid. Apakah hukum dia? Hukum dia adalah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala sebut, hukum dia adalah haram dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Hukum dia haram. Walaupun aman daripada mengotori masjid. Hukum kencing dalam bekas di dalam masjid, hukum dia adalah haram. Tu, okey. Begitu juga hukum memasukkan najis dalam masjid tanpa darurat. Tadi memasukkan kain mutanajis, lipa mutanajis, ni memasukkan najis. Hukum memasukkan najis tanpa darurat, hal keadaan seseorang itu juga aman daripada mengotorkan masjid, hukum dia juga haram. Sebutlah kitab Ibnu Hajar, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Okay? Bawa masuk najis tanpa darurah, hal keadaan aman daripada mengotori masjid, hukum dia tetap juga haram. Tu. Adapun masukkan najis kerana ada hajat, darurat, maka Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah sebut dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah, hukum dia adalah harus. Kalau darurat ataupun ada hajat, hukum dia haruslah. Tu, okey. Habis. Lagi, seseorang mengeluarkan darah dalam masjid. Dia panggil darah fasdin.
damu fasdin. Darah fasad ni darah yang kita ambil darah lah. Kita ambil darah, bawa keluar darah daripada seseorang. Injek masuk jarum tu, keluar darah dalam masjid. Kemudian darah tu pula masuk di dalam bekas. Masuk di dalam satu bekas. Kita ambil darah seseorang, cucuk masuk, darah fasad dia panggil. Darah fasdin. Bukan fasad tu, fasad. Dia masuk injek, dia bawa keluar darah seorang tu, masuk dalam satu bekas. Ataupun mengeluarkan darah istihadah dalam satu bekas. Di dalam masjid. Kedua-duanya tu. Apakah hukumnya? Hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Walaupun perkara tersebut senang untuk dilakukan di luar masjid. Tu. Senang lagi nak lakukan di luar masjid, tapi dia buat dalam masjid. Dia bawa keluar darah orang tu, masuk dalam satu bekas atau mengeluarkan darah istihadah dalam satu bekas. Walaupun mudah buat di luar masjid, dia tetap buat dalam masjid. Hukum dia apa? Hukum dia harus. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, sebutlah kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj. Sebahagian ulama yang lain mengatakan haram. Qala ba'duhum haram. Haram juga. Tu. Okey, haram juga. Hukum dia haram juga. Tu. Okey. Kemudian bila dah bawa keluar tu, dah bawa keluar darah dalam satu bekas. Syekh Ramli rahimahullah taala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, dan Syekh Ibnu Qasim Al-Abbadi rahimahullah taala sebut dalam kitab Hasyiah Al-Abbadi ala Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, kata bila dah bawa keluar dalam satu bekas itu darah istihadah atau darah fasad tadi tu, maka dia itu wajib segera keluar daripada masjid bekas tersebut, kena keluarkan daripada masjid bekas tersebut kerana telah selesai daripada hajatnya. Tu wajib bawa keluar. Kalau tak bawa keluar juga dengan kadar segera, hukum dia haram. Kerana apa? Kerana masjid itu terpelihara daripada unsur-unsur najis. Tu. Saya lagi, Syekh Ibnu Hajar Syekh Ibnu Hajar kata harus ambil darah fasad, injek darah, bawa keluar dalam satu bekas, ataupun mengeluarkan darah istihadah dalam satu bekas di dalam masjid dua-duanya. Hukum dia harus. Hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Walaupun perkara tersebut mudah dilakukan di luar masjid. Kemudian Syekh Ramli kata pula, okey, boleh, tak apalah, boleh. Lepas pada tu, lepas habis hajat dia keluarkan darah itu, maka wajib dia segera keluarkan bekas itu kerana masjid ini terpelihara daripada unsur-unsur kenajisan. Sebab hajatnya sudah selesai, dah masuk dalam bekas istihadahnya itu, bekas darahnya itu dah masuk dalam bekas, habis dah hajat dia, maka kena keluar. Tu. Maka kena keluarlah dengan kadar segera, wajib. Kalau tidak, haram. Tu, okey. Habis. Itu dalam bab lalu dalam masjid. Dalam bab lalu dalam masjid. Tu, habis. Kemudian sambung kata musannif. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata musannif lagi. Mana? Dan yang kedua, yakni yang kedua daripada yang kedua daripada 5. Yang kedua daripada 5 perkara yang haram pada orang haid itu. Mana? Mandi. Yang pertama, mandi. Tu, okey. Yakni mandi atau tayamum kerana mengangkatkan hadas. Saja nak mandi, hukum dia haram. Lepas beranak, keluar darah nifas, dia mandi wiladah, hukum dia haram. Okey, bila dia memanglah dia lepas beranak wajib mandi, tapi dah keluar darah lagi, darah nifas masih keluar, maka haram dia mandi lagi. Masih lagi berhadas. Masih lagi berhadas, iaitu hadas nifas, maka hukum dia adalah haram, mandi haram. Tu, okey. Atau tayamum, sama. Sapu tayamum. Sebab apa? Untuk ta'abbud, untuk mengangkat hadas, hukum dia haram. Dah dia nipah, dia tengah hadas tu, nak angkat hadas apa ni? Dia dah hadas dah, nak angkat hadas apa lagi? Tu. Ini disebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Boleh tengok kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Nihayatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, Mughnil Muhtaj bi Syarhil Minhaj.
Semuanya itu kata orang haid dan nifas tidak boleh bertaharah untuk ta'abbudi. Tu mandi tak boleh. Tayamum tak boleh. Wuduk pun tak boleh. Tu. Wuduk pun tak boleh. Dalam kitab Manhajut Tullab, ringkasan daripada kitab Minhajut Talibin yang dikarang oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Manhajut Tullab, kemudian disyarahkan olehnya dalam kitab Fathul Wahhab, Fathul Wahhab syarah Manhajut Tullab, dan disebut hasyiah ke atasnya lagi, Hasyiatul Jamal dengan Hasyiatu Bijirmi ala Fathul Wahhab syarah Manhajut Tullab. Dia kata apa? Haram orang perempuan itu yang haid yang nifas ambil wudu untuk ta'abudi, seperti mana haram dia mandi sunat Jumaat. Dah mandi haji, mandi sunat hari raya boleh itu dah masyru'. Boleh tengok dalam perbahasan bab hari raya, perbahasan bab hari raya, bab mandi raya. Dia kata apa? Walaupun orang perempuan haid tu tak pergi masjid, sunat juga mandi sebab hari raya. Tu sebab hari raya. Mandi sunat hari raya tu sebab hari raya. Mandi sunat Jumaat sebab nak pergi Jumaat. Perempuan mana boleh pergi Jumaat, dia tak disyariatkan sembahyang. Walaupun dia nak sembahyang Jumaat. Walaupun dia dalam keadaan suci nanti, dia dalam keadaan suci nak pergi sembahyang Jumaat. Contohnya, di Indonesia ada orang perempuan sembahyang Jumaat, ada. Tapi sekarang dia haid nifas. Jadi tiba-tiba dia nak mandi sunat Jumaat. Tak boleh. Sebab mandi sunat Jumaat bagi orang nak pergi Jumaat je. Tu. Mandi sunat Jumaat untuk orang nak pergi Jumaat. Mandi sunat hari raya tak apa. Memang dimasyru'kan siapa-siapa sama ada semayang ke tidak, boleh untuk dia semayang sunat hari raya. Semayang sunat. Mandi sunat hari raya. Tu. Okey. Adapun mandi untuk nadhafah. Apa maksud mandi untuk nadhafah? Untuk jaga kebersihan diri. Mandi saya sajalah. Tak apalah. Tu. Okey. Berwuduk untuk nadhafah. Apa maksud wuduk untuk nadhafah? Dia basuh anggota. Tu. Dia basuh anggota tu nak bersih je. Bukannya nak niat apa-apa angkat hadas. Tak, kan? Niat angkat hadas, mengangkat hadas atau kerana ibadat. Angkat hadas tu untuk apa? Kerana ibadat lah. Ke ada orang saya saja angkat hadas ni saja. Adat gitu dah. Gitu. Adakah adat istilahnya hadas? Ada tak? Tak ada. Orang tak cakap gitu. Aku nak angkat hadas ni. Awak sembahyang ke? Tak. Saja. Saya saja. Tak adat. Sebab itu ada niat. Niat tu tamyiz. Membezakan antara adat dengan syariat. Adat dengan ibadat. Bila dia tak niat, dia jadi adat. Basuh anggota wudu, ambil basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala. Niat tak? Tak niat. Niat tak? Tak niat. Boleh angkat hadas lagi tu? Diterima, dimakbulkan sebagai angkat hadas tak? Boleh tak? Tak boleh. Sebab tak ada niat. Dikira basuhan biasa. Dikira basuhan biasa. Tu. Orang mandi, guru. Ada niat. Tak ada niat. Dia mandi junub. Dia nak mandi junub tapi tak ada niat. Sah tak? Tak sah. Dikira mandi biasa, tak ada niat. Kalau dia ada niat, baru sah. Sah lah. Sebab membezakan antara adat dan ibadat. Dia pergi masjid dalam kitab An-Najmul Wahhash bi Syarhil Minhaj Al-Imam Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala sebut. Pergi masjid, masuk masjid. Ad-dukhul, dia panggil? Masuk masjid, duduk dalam masjid, al-julus fil masjid. Duduk dalam masjid. Okey, duduk dalam masjid berpahala tak? Duduk dalam masjid berpahala tak? Automatik etikah kalau duduk dalam masjid. Tak, kena perlu pada niat. Kalau dia duduk dalam masjid, tujuan dia apa? Qasad nak rehat. Rehat tak dapat apa? Rehat saja, duduk. Duduk saja nak reh pinggang. Dapat tu lah. Tapi kalau dia nak iktikaf, kena niat. Nawaitu li'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kalau sunat lah. Kalau dia nazar, jadi wajib lah. Kena niat. Dah benda sama je duduk. Duduk je dalam masjid sama. Tapi bezanya adalah tadi duduk untuk rehat ni. Sekarang duduk untuk iktikaf.
Kalau niat untuk iktikaf sekaligus duduk rehat boleh tak? Sah. Sebab dah ajza dia panggil. Dah sah niat iktikaf dia tu. Tu. Yang tak maunya dia niat saja-saja duduk. Tak ada lah, tak kira apa. Tu beza. Okay. Tu. Habis tu. Maka iaitu mana? Iaitu mandi dan atau tayamum. Bolehlah tambah wuduk sekali tu. Kerana mengangkatkan hadas ataupun kerana ibarat hukum dia haram. Sebab haid. Haram sebab apa? Sebab haid dan nifas. Melainkan, yakni tidak haram segala mandi sunat pada haji. Segala mandi sunat pada haji, bobek yang saya mengaji, dia kata antara yang lain sunat. Sebab apa? Mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya memang perlu bagi orang haid ataupun nifas sebab diri hari raya tu. Sebab hari raya. Dia mandi sebab berhari raya. Bukan mandi sebab sembahyang tu tak. Mandi sebab berhari raya. Tu. Begitulah mandi sunat pada haji. Dia panggil aghzalul hajj. Iaitu mandi sunat haji itu sunat. Begitu jugalah mandi sunat hari raya tu, hukum dia sunat. Kalau mandi untuk Jumaat, mandi sunat Jumaat, Jumaat itu hukum dia haram. Sebutlah Manhajut Tullab, Fathul Wahhab, Hasyiah Bijirmi, ala Fathil Wahhab. Sebab yang mandi Jumaat tu untuk orang nak pergi sembahyang Jumaat jauh. Sedangkan dia sedang haid, mana boleh dia sembahyang? Okey. Dan yang ketiga, puasa. Wallahu ta'ala alam. Sambung pula pada minggu depan. Tolong baca soalan. Tolong copy paste soalan. 3 soalan. Satu-satu lah. Soalan pertama dulu. Yang dalam FB tu. Tih kot. Tadi putus tiba-tiba dia shutdown sepak tau. Ya, apa? Mana soalan? Dia cemburu. Sila copy paste soalan yang pertama. Ngaji sikit-sikit sudahlah. Ngaji banyak-banyak apa tau. Faham kedok lah tau. Aduh. Mana dia soalan? Balok. Tu. Balok. Soalan nombor 1, copy paste. Tu dia. Okey. Tiba-tiba hitam. Abaikan ni. Makcik Zainab. Makcik Zainab. Mana dia? Makcik Zainab ada haidnya 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan dengan makna daripada bulan pertama sampai bulan ke-8 tu ialah 9 hari haid. 9 hari haid. 9 hari haid kesemuanya berwarna hitam dan busuk. Okey, kita tulislah. Hitam, busuk lagi. 2 sifat. Dan 24 hari suci. Tu di bawah lah. Adat dia selama 8 bulan. Kita tulis 8 bulan. Sebenarnya yang tepatnya kalau orang mengaji lah 8 daur. 8 pusingan haid dia. Dia panggil daur ni dalam bahasa Inggeris menstrual cycle. Menstrual cycle nak sebut pun payah. Dia panggil kitaran haid. Tu. Sebab apa? Sebab 24 hari suci. Ini lebih daripada sebulan ni. Jadi kita ambil mudah-mudah cakap tu. Okey, 24 hari suci. Ini adat dia. Okey, ni adat dia. Setiap 8 kali daur, dapat 8 kali pusingan haid dia, 9 kali, 9 hari haid, 24 hari suci. Secara istiqamah tanpa berubah sikit pun. Tiba-tiba bulan yang ke-9. Okey, bulan ke-9 lah, bulan yang kebaru ni. Dia telah melihat darah keluar pada hari yang pertama. Tu. Pada bulan yang ke-9, pada hari pertama. Okey, pada hari pertama warna merah jam 9 malam. 9 malam warna merah. Tu warna merah. Dan berterusan hingga hari ke-6. Berterusan hari pertama sampailah hari ke-6. Berterusan sampai keluar sampai jam 10 malam. Kita kata merah belakang lah. Merah belakang. Tu. Zohir ibarat merah belakang lah. Kemudian dia naqak tanpa ada darah apabila masukkan umpama kapas. Tengok kita punya bahasa tu.
dia nakak tanpa ada darah apabila memasukkan umpama kapas. Yang ni nakak sungguh lah. Kalau dia nakak zohir, masuk kapas macam semalam kita punya soalan, masuk kapas tengok-tengok ada darah. Hak tu adalah fatrah, hak tu masih haid. Bila khilaf dalam Tuhfatul Muhtaj sebut tanpa khilaf fatrah itu adalah haid. Okey. Okey, nakak lah. Kemudian pada hari yang ke-10, maknanya hari yang ke-7 sampai hari ke-9 ataupun kita kata hari yang ke-10 lah. Hari yang ke-10 jam 1 petang tu suci. Okey, suci lah, suci. Nakak lah. Kemudian hari yang ke-10, jam 2 petang. Hari yang ke-10 jam 2 petang keluar semula darah namun berwarna hitam. Hitam pula. Tadi merah ni hitam. Okey, dan busuk. Kemudian berterusan hingga hari ke-14, jam 2 petang. Tu. Dan berterusan hingga jam 10 malam. 2 petang sampai 10 malam. Pada hari yang sama. Kemudian, darah keluar semula pada hari ke-16. Lepas tu berhentilah ni. Okay. Pukul 10, lepas tu berhenti. Hari ke-14. Tiba-tiba hari ke-16. Hari ke-16 pada jam 1 petang. Tu awak blur ni. Pada jam 1 petang, berterusan keluar sampai 8 malam. Dan berhenti darahnya sampailah 2 bulan. Berhentilah. Okey, mana haid, mana nifas? Mana haid, mana istihadah. Adakah istihadah ataupun tidak? Baik, kita tengok. Hari pertama 9 malam. Makna border dia start 9 malam. Hari pertama, border 9 malam. Sampailah hari ke-16, border 9 malam. Ini cukup 15 hari, 15 malam. Tengok. Lagu mana 16? Kita sebut dah. Lah itu, bahawasanya Hasyiah Asyirwani, Nihayatul Muhtaj, sebut qadar 15 hari, 15 malam, ialah apabila pertengahan siang ataupun pertengahan malam itu berlanjutan hingga hari keesokannya, baru dikira 1 hari. Jadi, hari pertama jam 9 malam. 9 malam tadi? Hari pertama jam 9 malam. Betul. 9 malam. Okey. Hari pertama, Allah sangkut. Hari pertama hari pertama jam 9 malam. Sehingga hari pertama jam 2 malam. Hari kedua jam 9 malam. Baru 1 hari. Okey, 9 hari. Hari kedua jam 9 malam baru 1 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 sampai 16, 9 malam. Ini 15 hari, 15 malam. Okey? Jadi, ini sampai 8 malam baru. Tu okey? Dia bawah lagi. Maka kesemuanya adalah haid. Semua adalah haid. Daripada satu ni haid belaka. Ni hak suci ni, hukum haid. Hukum haid ni macam mana ibadat dia? Pandangan mu'tamad, hukum ibadat dia tidak sah. Qadha sah. Hak ni haid lah. Suci pula. Hari yang ke-15 sampai 16 jam 12 tengah hari. Hukum dia suci. Nakak tu. Hukum ibadat lagu mana? Hukum ibadat pandangan mu'tamad tidak sah. Pandangan sah. Lepas tu keluar pula darah sampai 8 malam. Hukum dia adalah haid. Hukum dia adalah haid. Bila hukum dia adalah haid, maka kesemua daripada hari pertama sampai hari ke-8 hari pertama sampai hari ke-16 jam 8 malam semuanya adalah haid belaka. Tu okey. Soalan yang kedua balak. Sila copy paste. Tu kita tak kira kaedah tu tadi. Buat kaedah sendirilah. 1 sampai 6 ni, haid dah ni sebab apa? Lebih daripada 24 jam, bawah 15 hari 15 malam, lepas tu suci. Lepas tu 2 sampai pukul 4 ni, haid lagi sebab lebih daripada 24 jam ni. Lebih daripada 24 jam, masih bawah 15 hari 15 malam. Ni pun sama juga, masih bawah 15 hari 15 malam dan lebih daripada 24 jam secara munfasil, secara terpisah. Baik, soalan yang kedua. Ronaldo telah mendapat 3 orang isteri. Terdapat 3 orang isteri.
Isteri pertama sudah melahirkan anak sebanyak 3 orang dan adat nifasnya pada 3 orang anak itu ialah 40 hari 40 malam. Okey, dia 3 anak dah. Dan 3 anak ni adat nifas dia 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Berterusan tanpa berhentilah. Maksudnya berterusan daripada hari pertama beranak sampai hari ke-40. Berterusan tak ada berhenti apa nakak pun. Namun begitu, pada anak yang keempat. Okey, anak yang keempat dah. Beranak lagi. Dia telah mendapati keluar darahnya berbeza seperti mana yang dia melahirkan 3 anak yang lalu. Cerita drama belakang ni. Tak ada kaitan pun. Darahnya keluar selepas beranak pada hari yang pertama itu jam 4 petang. Hari pertama mula keluar. Jam mana? Jam 4 petang. Bila kata jam 4 petang, hari pertama kita kena set dah. Hari pertama jam 4 petang sampailah hari ke-61 jam 4 petang, cukup 60 hari 60 malam. Jangan kata 60 dak, 61. Sebab apa? Sebab dia keluar ni bukan jam 12 malam dak, 4 petang. Bila 4 petang, keesokan hari kedua 4 petang baru kira 1. Maka hari pertama sampai hari ke-61 jam 4 petang border dia sebanyak-banyak haid ni, sebanyak-banyak nifas ialah pada hari ke-61 jam 4 petang. Okey, tu set siap. Okey, keluar darah. Okey, keluar darah jam 4 petang berterusan hingga hari ke-12. Berterusan hingga hari ke-12 jam 5 petang. Hukum dia apa? Hukum dia adalah nifas. Sebab apa? Sebab selepas daripada kosong rahim, kaedahnya selepas daripada kosong rahim, keluar darah. Walaupun sekejap selahdah, hukum dia nifas. Ini bukan selahdah, lebih daripada selahdah, bahkan 12 hari. Hukum dia nifas belaka. Kemudian berhenti. Bila berhenti pada hari ke-13. Hari ke-13 didapati pada jam 2 petang. Pada jam 2 petang keluar semula darah selama 3 jam sahaja. Yakni hingga jam 5 petang. Hukum dia apa? Hukum dia nifas juga. Sebab suci antara 5 petang sehingga 13 hari ke-13 2 petang ni kurang daripada 15 hari 15 malam, iaitu sekurang-kurang suci. Bahkan suci tersebut dalam tempoh sebanyak-banyak nifas lagi, maka hukum dia masih lagi nifas. Hukum dia apa? Masih lagi apa? Masih lagi nifas. Awak blur ni. Masih lagi nifas. Awak blur. Masih lagi nifas. Habis. Kemudian. Tu mana? Mana tadi? Hari ke-13. Berterusan. Betul ke ni? Silap baca soalan. Okey. Hari ke-13 jam 2 petang sampai 5 petang keluar. Okey, habis. Kemudian pada hari ke-45. Suci lah. Okey, suci. Hari ke-14 sampai hari ke-45 tu suci belaka. Sehinggalah keluar semula pada hari ke-45 jam berapa tadi? Jam 6 petang. Keluar semula. Hukum dia apa? Dan berterusan keluar hingga hari ke-59. Berterusan keluar sehingga hari ke-59. Jam 3 petang. Masya Allah, keluar darah. Hari ni suci. Lebih tak? 15 hari 15 malam? Lebih ni. Maka kaedahnya ialah bila lebih 15 hari 15 malam kadar suci dalam tempoh sebanyak-banyak haid, darah yang keluar selepasnya yang masih lagi dalam tempoh 60 hari 60 malam dikira kepada hukum haid kalau cukup syarat. Okey, ni cukup syarat dah ni. Kita kira 45 6 petang. Border dia 45 6 petang. Sampai bila? 45 6 petang ni sampai bila untuk jadi 15? 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Border dia ialah sampai 60 hari ke-60 jam 6 petang. Ini masih lagi bawah 60, bawah hari 60 jam 6 petang. Maka kesemuanya ini adalah haid. Sebab apa? Cukup syarat 24 hari 24 malam dan 24 hari 24 malam, 24 jam. Sehari semalam dan kurang daripada tidak melebihi 15 hari 15 malam. Okey, haid belaka ni. Okey, pada hari ke-62. Hari ke-62 jam 8 malam. Dia telah melihat darah keluar sekali lagi berterusan selama 30 hari, yakni pada 92, hari ke-92 tanpa berhenti. Hukum ni apa? Hukum ni apa ni? Tu, okey. Hukum dia ialah ada haid, ada istihadah. Sebab kejap.
45 sampai 59. Dia punya border dia ialah 60 jam 60 jam 6 petang. Okey. Kemudian keluar. Ada haid, ada istihadah. Mana haid, mana istihadah? 62. Ni 60 ni. 60 start. 60 bila start suci. 60 start suci. Ni start suci dah ni. Ni 3 petang kan? Kan tadi? 3 petang. 3 petang. Okey, 3 petang. Maknanya dia start suci pada hari ke-59 jam 4 petang. Ni tambah 15 hari lagi. Apa-apa darah yang keluar pada tambah 15 hari 59 tambah 15 hari tempoh sekurang-kurang suci. Apa-apa darah yang keluar, darahnya ialah istihadah. Kemudian darah yang keluar selepasnya adalah haid yang baru. Tu dia panggil takmilatut tuhri. Tu. Habis. Soalan yang ketiga balak. Soalan terakhir pada malam ni. Bismillah. Soalan lawak. Aduh. Okey, nombor 3. 3 tulis mana? Tak apa banyak. Bawah ni boleh kot. Nombor 3. Nak pegang phone. Nombor 3. Okey, nombor 3. Soalan nombor 3. Suhaila Al-Kantuti. Tu. Telah nampak darahnya keluar pada hari pertama. Pada hari pertama jam 4 petang. Okey. Buat border siap-siap. Sampai bila? Border 15 hari 15 malam. Sampai hari ke-16 jam 4 petang. Boleh tahu dah. Hari pertama 4 petang sampai hari 16, hari ke-16 jam 4 petang itu border 15 hari 15 malam. Tu, okey. Tu, mana dia? Hari pertama jam 4 petang. Okey. Selama 12 jam kemudian berhenti. Selama 12 jam. Kira 4 sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 apa dia? 16. Sekejap. Pening sikit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 4 pagi lah. 4 pagi. Okey. Sampai hari kedua jam 4 pagi. Tu. Hari kedua jam 4 pagi. Keluar darah kemudian berhenti. Kemudian keluar semula darah pada hari ke-16. Pada hari ke-16 keluar darah jam 12 tengah hari sampai pukul 1 tengah hari. Tu. Kemudian berhenti. Kemudian pada hari ke-16 itu juga jam 3 petang darah keluar sekali lagi dan berterusan keluar hingga hari ke-25. Okey. Hari yang ke-16 jam 3 petang keluar berterusan sampai hari ke-25. Jadi macam mana? Hukum dia apa? Hukum dia apa? Okey, pertama. Zohir dia 1 hari pertama sampai hari kedua. Baru 12 jam. Zohirnya istihadah. Zohir pada keluar darah awal-awal ni kena zon haid. Aku haid sekarang ni. Okey, keluar, berterusan keluar, haid, duk sangka haid. Tiba-tiba pukul 4 pagi berhenti. Istihadah ni. Wajib qada semayang tu. Yang dia tak semayang lagi tu. Wajib qada semayang tu. Okey, wajib qada semayang tu. Okey, tak apalah, berhenti. Suci. Suci. Tiba-tiba mari pula hari ke-16, 12 sampai 1. Border tengok, border sampai ke 4. Okey, masih lagi dalam border 15 hari 15 malam. Tiba haid lah. Tiba zonnya haid lah. Secara munfasil ni baru 12 jam, campur ni baru 13 jam. Berhenti dah kedua. Zon sekali lagi. Istihadah punya. Tu. Istihadah punya. Tiba-tiba jam 3 petang pada hari ke-16 berterusan keluar sampai hari ke-25. Apa hukum dia? Border sampai pukul 4. Ni pukul 3 melepasi 15 hari, 15 malam. Dia punya jangka masa sebanyak-banyak tempoh haid itu. Maka ini maka hukum dia dalam jadual ni, hukum dia dalam jadual ni, dalam semua ni, dari hari pertama sampai hari ke-25 ni ada haid, ada istihadah. Yang mana kita tak bahas lagi lah istihadah yang mana satu, haid yang mana satu. Tu okey.
Okey. Jadi zonnya jadi bila di sini kita tahu dah melepasi hari ke 15, hari ke dah melepasi tempoh sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka kita tahulah bahawasanya perempuan ini ada yang haid, ada yang istihadah. Kena tengoklah boleh tamyiz ke tidak, cukup syarat tamyiz ke tidak. Kalau tak cukup syarat tamyiz, kena pergi kepada adat. Kalau cukup syarat tamyiz, kena ikut tamyiz atas pandangan asah. Atas pandangan sahih ikut adat juga. Tu. Tapi yang biasa orang bawa ikut tamyiz lah. Tu okey. Pada hari yang kedua yang darah berhenti 4 pagi tu kan zahir syahadah, kalau dia nak lambatkan qada solat itu boleh ke atau kena segera juga? Boleh untuk dia itu melambatkan tarakhi qada sebabnya dia tinggal sembahyang kerana zon haid. Yang tak bolehnya ialah tidak ada uzur. Ni dia tinggal sembahyang kerana ada uzur. Dia tinggal sembahyang kerana ada uzur. Kerana ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya ialah zannya ialah haid. Tiba-tiba tidak haid. Maka boleh untuk tarakhi sembahyang, tidak wajib segera qada, tetapi sunat untuk segera qada. Yang wajib segera qada atas pandangan mu'tamad tu ialah apabila dia tinggal sembahyang ataupun dia tinggal sembahyang tu dalam keadaan tidak ada uzur syar'i. Tu. Kalau darah berhenti jam 3 petang, dah bungkus soalan. Kalau darah berhenti jam 3 petang, tempoh suci mula jam 3 petang. Ni soalan mana ni? Soalan nombor 3. Kalau darah berhenti jam 3, betul? Kalau darah berhenti jam 3, berhenti darah jam 3 ni soalan mana ni? Soalan 2. Berhenti darah jam 3. Darah berhenti pukul 4 sampai jam 3 gitu. Payah nak scroll soalan payah nak scroll soalan ni. Kalau darah berhenti 3 petang, maka tempoh suci mula jam 3 petang. Tempoh suci ni bab ni bab nipah Ni bab nipah kan? Hari ke-59. 3 petang, hari ke-59. Hari ke-59. Lepas tu? Hari ke-59 start. Start ni Start apa? Start suci Tempoh suci mula jam 3. Tempoh suci mula jam mula jam 4 sebab 3 tu masih keluar darah. Soalan kita tadi masih keluar darah kan? Jam 3 tu. Hingga jam 3 petang. Yang ni 3 petang tu keluar darah lagi. Jam 4 berhenti dah. Mula jam 4 lah. 59 tu. Mula jam 4. Soalannya sampai 3 petang keluar darah. Yang ni 3 petang tu masih lagi darah. 4 petang dah suci. Maka 4 lah. Mula daripada hari ke-59 jam 4 petang sampailah sampai tambah 15 hari tu lah. Tu. Habis. Apa lagi nak soalan nak tanya? Tersilap sebut ke apa? Beritahu. Tu. Kau dah silap. Semalam dah silap. Silap bagi tahulah. Perempuan pun bagi tahulah. Susah malu-malu. Nak malu-malu apa? Jadilah wanita Ansar yang tidak malu. Malu kena bertempat. Tak sempat nak masuk bab puasa. Bab puasa dengan sembahyang. Nanti kita cerita sikitlah minggu depan tu bab solat tu, tentang ada masalah kena qada sembahyang. Kena qada sembahyang
kena sembahyang qada, kena qada sembahyang zuhur asar sekali ke, maghrib isyak sekali ke. Dia panggil masalah turuwul mani' dengan izalatul mani'. Turuwul mani' datang penghalang. Yang ni dah masuk waktu, tiba-tiba datang, kena qada ke tidak? Kalau turuwul turuwul mani', datang mani'. Masuk waktu, tiba-tiba datang darah. Lagu mana? Kena qada ke tidak? Kalau izalatul mani' asalnya dah dah masuk waktu pun lagi, tiba-tiba nak masuk waktu seterusnya, tiba-tiba dah berhenti darah dah. Lepas dia berhenti darah tu, selang beberapa masa baru masuk waktu yang lain. Adakah kena sembahyang qada belaka ataupun macam mana? Tu nanti ya. Tu mudah tu. Kalau baik mudah. Kalau mani' penghalang macam gila tu payah sikitlah. Tu detail. Kalau hit ni senang. Kalau turul mani' dengan izalatul mani' bagi hit ni senang. Sebab apa senang? Sebab kalau dalam bab gila tu, dia kena kadarkan kegilaan dia tu mari balik bila. Dia panggil baqa' kekalnya hilang mani' tu sempat dak untuk qada, sempat dak untuk tunai sembahyang. Tu okey. Kalau hit senang. Kalau hit mari hit balik, kira tak ada apa sembahyang. Ada hit ada istihadah dekat mana tu? Dikira istihadah. Jawabnya akan datanglah ia. Tu. Tak masuk bab istihadah lagi. Kang hampa pening pula. Aku cerita aku seorang yang faham. Tu. Lagu mana ni hit istihadah sudah. Aku seorang yang faham lagi. Tak masuk bab istihadah lagi. Jadi jawapannya cukup ada hit ada istihadah. Nak tahu mana istihadah, nak tahu mana hit, nanti masuk bab istihadah. Tu. Ni soalan-soalan yang saya kata ni paling senang soalan. Soalan yang sangat senang. Kalau salah tu tak tahulah. Kalau salah tu kena ulang balik daripada majlis pertama sampai majlis keempat. Ni kita tak bagi lagi soalan yang saya sendiri tawakuf. Kalau saya bagi soalan yang saya sendiri tawakuf, wallahu alam, tu kohojeng lampau. Ni soalan-soalan yang sangat senang. Kalau pening habis. Nampak gaya tak nak kahwin. Tu. Okay. Ni soalan-soalan yang saya bagi ni bukan hak payah-payah hari ni. Senang sangat. Sangat senang macam mata. Macam orang buta nak jalan. Jam mata boleh sampai dah. Tak bagi lagi soalan yang saya sendiri tak tahu. Yang saya sendiri tawakuh ke. Yang saya sendiri kena rujuk balik ke. Kena tanya Tok Guru lagi ke. Tu teruk tu. Okay. Wallahu ta'ala alam. Jumpa pula pada minggu depan hari Jumaat dan Sabtu macam biasa. Sebab bab haram terhadap orang haid ni senang, kita laju-laju ya. Okey. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.